الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. Makam Imam Syafi'i kan, Kairo. So kat situ macam biasalah kita sembahyang sunat, baca Al-Quran, dan banyak student-student yang melawat macam itu juga kan. So saya ada post satu gambar dekat makam Imam Syafi'i ni. Terus ada seorang yang macam mengkritik lah, kenapa kita perlu untuk menziarah, lepas tu kita baca Al-Quran kat situ. Adakah macam dia mempertikaikan lah macam tu, kenapa kita perlu untuk buat gitu dekat, dia cakap kat situ kubur, macam makam, sedangkan makam tu pun salah satu kubur macam orang-orang lain kan. So adakah itu satu pahaman Wahabi ataupun satu panggil ciri-ciri dia? Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, inda zikril awliya tanzilur rahmah. Di sisi kita mengingati awliya, sama ada dengan kita ziarah makam-makam awliya. Maklum di kita ni ma'ruf di Mesir ni banyak dah ni kubur-kubur wali-wali Allah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada cara untuk ingat kepada wali Allah, sahabat Nabi, dengan kita ziarah kepada makam dia. Lalu Nabi SAW sebut, inda zikril awliya tanzilur rahmah. Di sisi kita ingat, kita memperingati wali-wali Allah, turun rahmat Allah Ta'ala. Di situlah kita ada sunnah jemaah, sunat ziarah kubur. Lebih-lebih lagi kubur awliya, bukan setakat orang panggil nak ingat kemati. Kalau ziarah kubur biasa-biasa ni sunat dah. Nabi SAW sebut kan, apa tak ingat hadis lah, carilah hadis diri dalam kitab Jawi pun ada tu. Ziarah oleh muakil kubur kerana sesungguhnya dapat ingat pada mati. Ada hadis tak ingat mati dia. Mana Nabi SAW suruh kita ziarah kubur. Tu umum kubur mana-mana. Kenapa? Manfaat daripada ziarah kubur dapat ingat pada mati. Dia ingat pada mati itu setengah daripada ubat untuk penyakit hati. Sehingga Sayyidina Umar letak di cicing dia lah, ni ukir di cicing dia ni, di khatim dia ni, kafa bil mauti mau'izah, memada dengan mati itu jadi peringatan. Tu setara Nabi SAW nak suruh ada ubat ingat mati, ziarah kubur. Umum kubur mana-mana. Bila kita nak ziarah kubur tu pula, kubur awliya illa, maqam wali-wali Allah, maqam sahabat Nabi SAW. Terlebih sunat lagi. Mana ni? Apa? Kerana Nabi kata inda zikril awliya tanzilur rahmah. Di sisi kita ingat pada wali. Dan ni kita pergi ziarah wali Allah, kita pergi ziarah Sidi Abu Abbas Al-Mursi, pergi ziarah makam Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, dan ni pergi ziarah makam Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di sisi kita ziarah-ziarah itu bukan setakat ingat kepada mati. Ingat kepada wali Allah. Ingat pada wali Allah. Wali Allah tu turun rahmat Allah Ta'ala. Dan Nabi ni rahmatal alamin, rahmat sekalian alam. Jadi rahmat Nabi tak putus. Walau Nabi sudah intiqal di alam barzakh pun, dengan ada wali-wali Allah ni. Jadi sunat kita ziarah. Dia orang kata kritik kecoh ke apa semua tu, kita jangan ambil peduli lah. Kerana dia mau tu yang panggil juhala, sufaha ahlam. Tadi ayat tadi Nabi kata orang-orang muda yang bodoh otak dia. Sedap kecek saya min khairil bariyah. Quran hadis duk fikir kalau gini Nabi kata gini, Nabi kata gitu, pehel Nabi kata ke mana? Jadi nak pehel Nabi kata ke apa, tak dapat tidak daripada ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi ke? Wa bi dan syafi ma farqa bainahum.
Salafi dan Wahabi ini salaf nisbah kepada orang-orang yang lahir 300 kurun selepas daripada Nabi SAW. Apa tadi Nabi sebut tu, khairul qurun qarni, summayal apa panjang hadis tu Nabi ulang 3 kali. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kemudian kurun selepas kurun aku, kemudian kurun selepas pada kurun aku. Jadi 3 kali Nabi ulang itu bermakna 3 kurun. Setengah kata kurun salaf ni ialah kurun Nabi sendiri, kurun sahabat Nabi, kurun tabi'in dan itba'ut tabi'in. Setengah kata ada kurun sahabat, kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun itba'ut tabi'in. 400 tahun kepada Nabi. Ada 400 tahun sekali dengan tahun Nabi. Jadi itu salaf. Itu nisbah salaf. Ada Wahabi ini dinisbahkan kepada seorang syekh daripada Najdi. Nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi tidak dipanggil puak-puak itu Muhammadiyah. Kenapa dipanggil Wahabiyah? Wahabiyah, patutnya nama dia Muhammad, panggil Muhammadiyah lah. Dia panggil gitu orang Arab ni, dipanggil hok dah dia. Padahal pok dia, ayah dia tu ahli sunnah wal jamaah. Ni, abang dia Sulaiman bin Abdul Wahhab mengarang kitab nah. I'tiraf, kritik, nasihat di atas adik dia. Muhammad Abdul Wahhab. Jadi dipanggil Wahabi itu kerana orang panggil tuturai orang Arab, mesti gelar ni gelar pok lalu mudah. Supaya mazhab kita Syafi'i, nama imam kita Syafi'i Muhammad bin Idris. Ni, tapi tak nama pun mazhab kita mazhab Muhammad bin Idris, mazhab Muhammadiyah, mazhab Idrisiyah, tak ada. Tapi dia panggil mazhab Syafi'i. Syafi'i itu tuk dia ke berapa? Tuk dia ke nil dah. Dia pasti gelar gitu orang Arab ni. Jadi orang Wahabi ni dia mendakwa dia tu ialah mengikut jalannya salaf, jalannya orang 300 tahun dulu. Sedangkan ulama-ulama seperti imam mazhab yang 4 semua lahir pada kurun yang antara kurun kedua dan akhir kurun ketiga. Imam Hanbali dia. Dan imam pada i'tiqad pun Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi pun di akhir kurun yang ketiga. Masuk kurun salah lagi. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi sendiri pun lahir pada kurun yang awal kurun ketiga. Semua tu maknanya a'immah min ahli sunnah wal jamaah lahir pada kurun salaf, dan mereka ni berjual dalam kurun salaf, dan mereka dah salafun salih. Dan ulama-ulama yang kedua, anak murid dia yang turut cara dia tu, dia panggil khalaf, yang mengikut cara salaf. Dan kita pun mengikut kita orang khalaf, orang lepas 300 tahun 400 tahun nak Nabi ni. Lepas pada Nabi ni ikut cara demo tu, kita lah salaf. Kita lah salaf sebenarnya. Tapi salaf ni bukan mazhab. Bukan orang panggil mazhab salaf. Mazhab bukan madrasah salafiyah, madrasah khalafiyah. Dah tak ada madrasah itu. Tu istilah. Ada ni istilah. Jadi sebenarnya salah dengan falah ni maknanya ahli sunnah wal jamaah. Ada pun Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Hanya dakwa salaf. Kalau teliti betul-betul apa yang dia bawa, imam yang mereka puja sendiri, dan Al-Hafiz Ibnu Taimiyah, ni ghafarallahu lahu. Imam Ibnu Taimiyah sendiri itu bukan lahir di kurun salaf, di akhir kurun yang ke-6. Mana kurun khalaf tu? Tu imam yang dipuja-puja oleh puak-puak Wahabi. Pak Muhammad Abdul Wahhab dengan Imam Ibn Taimiyah ni tak jumpa pun. Jauh tu, berapa ratus kurun pula tu. Baru lahir pula Muhammad Wahhab. Muhammad Abdul Wahhab ni duk kaji kitab Ibn Taimiyah, bahkan lebih melampau lagi pada, lebih hulu lagi daripada Ibn Taimiyah dalam bab berhukum. Tu Muhammad Abdul Wahhab. Jadi kok kedia lah ni orang panggil terusan daripada Muhammad Abdul Wahhab lah. Sabit tu gerakan tu dipanggil puak-puak gerakan Wahabiyah pun dipanggil, Salafiyah pun panggil, dinisbah ya pada Salafi. Padahal bukan Salafiyah dengan mana zaman salaf Nabi SAW sebut kita. Lepas tu dipanggil juga Khawarij kerana banyak orang panggil fatwa-fatwa ulama dia yang hulu, yang melampau. Setengah daripadanya mentafsirkan ayat Quran, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dengan mana kufur i'tiqad. Mana-mana orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah,
Mana dia kafir, mana kafir murtad. Sedangkan ahli sunnah jemaah tidak mentafsir ke kafir situ adalah kafir murtad, kafir riddah, tapi kufur yang mana kufur nikmat. Jadi gerakan-gerakannya gerakan mutasyaddidun, gerakan yang syadid. Bacalah kitab Syekh Ali Jumaah. Banyak dia cerita situ. Banyak cerita. Jadi kita rekah gitu. Macam seperti kita umat Islam yang ke Mekah kan, ke Madinah. Kita maklum di Madinah ni pahaman mereka ni banyak menuju ke halal Wahabi. Ziarah makam, nak berdoa ataupun bertawassul tidak boleh apa semua kecuali memberi salam. Dan begitu juga dengan kita di Mekah ni, kita berimamkan seperti golongan-golongan Wahabi. Jadi bagaimana sebenarnya? Kita ada di kalangan kita yang kebanyakan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi dan juga Maliki. Sedangkan yang lebih afdal imam di situ adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagaimana bila imam itu adalah dari fahaman Wahabi? Minta komen sedikit. Jadi setengah daripada alasan-alasan orang bodoh. Dia kata, apa lawan Wahabi? Tengok ni Allah Ta'ala tunjuk bahawasanya Wahabi ni sebenar. Wahabi memerintah Mekah Al-Mukarramah sekalian. Ya yang nyampe. Jadi Wahabi memerintah Mekah tu kira daripada tahun bila sampai sekarang ni berapa tahun baru. Belum daripada Wahabi masuk Mekah, dulunya di Mekah maklum kita. Gambar apa ada lagi? Di keliling Kaabah tu ada 4 musalla belakang. Ada musalla Syafi'iyah, ada musalla madrasah Malikiyah, ada 4 mazhab tu. Dan belum pada tu lagi ahli sunnah wal jamaah berkembang baik di Mekah. Diperintah oleh orang panggil gubernur daripada khulafat, khalifah kerajaan orang Islam. Jadi nak dalil kata bahawasanya Wahabi ni ialah firqah yang sebenar kerana mereka diberi peluang untuk memerintah Masjidil Haram, tanah haram yang mulia, itu tidak menjadi nafs. Kerana sebelum Nabi kita lahir, Mekah tu pagapul 300 ekor berala depan tu. Dia mau tawaf telanjang bogel. Telanjang bogel telanjang bogel ayo. Hiling pasal hiling kan. Telanjang bogel tawaf. Tu zaman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis al-islamu gharib fasayaudu gharib kama bada. Islam tu gharib. Mula dagang Nabi bawa orang duk tawaf tu telanjang bogel 300 berala duk keliling Kaabah. Siapa merintah tu? Kafir Quraisy Mekah. Sebenar kafir Quraisy Mekah. Tak sebenar walaupun merintah Mekah pun. Nak gitu. Yang merintah Mekah sebenar dia. Tak sebenar. Gitu. Jadi Nabi kata Islam gharib dulu. Islam ni dagang asing. Fasayaudu gharib. Selagi akal pun akal pula. Mana dalilnya? Sekarang Mekah diperintah oleh kerajaan Saudiyah. Yang mana mazhab dia nya maknanya dipersetujui mazhab Wahabi. Jadi di sana kita jadi mari muskil. Apakah sah kita semaya di belakang tu imam Wahabi? Dia sebenarnya bukan semua walaupun kerajaan tu kerajaan Wahabi, bukan semua ulama Masjidil Haram tu ialah Wahabi, bukan. Hanya mufti-mufti dalam masjid mufti-mufti kerajaan Saudiyah saja yang Wahabi. Sebagaimana kata Al-Fadilatul Dr. Asy-Syaikh Yusuf Al-Qardawi bila ditanya mengenai Aqidatul Azhar Syarif, tu Syekh Yusuf Al-Qardawi jawab akidah Asy'ari, akidah Azhari ialah akidah Asy'ariyah. Bukan setakat Al-Azhariyah saja. Bukan Azhar sahaja, bukan. Laisa Azhar wahduhu asy'ariyan. Al-ummatul islamiyatu asy'ariyah. Seluruh umat Islam ni asy'ariyah. Pas dia bila pula di India Asy'ariyah, di Duban asy'ariyah, di Hindi asy'ariyah,
Semua di Pakistan Asy'ariyah, di Malaysia Asy'ariyah, di Indonesia Asy'ariyah, di Fattani Asy'ariyah. Wa syara ila annahu hatta, ini dah baca dalam kitab ni. Hatta al-asy'ariyata mawjudatun bis-su'udiyyati allati tu'addu markazus salafiyyatil wahhabiyyati. Sehingga Dr. Yusuf Qaradawi ni dia kata bukan setakat tempat dia bila tu saja, sehingga dia isyarat kata Asy'ariyah ni pun mawjud, ada bukan banyaklah di Saudi ni. Yang mana Saudi ni lah tersohor kata markaz salafiyah wahabiyah. Wa qala as-salafiyuna majmu'atun saghiratun. Tu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata di Mekah diri tu. Di Mekah diri tu. Pokok Wahabi ni majmu'atun saghiratun. Kelompok yang kecil lah. Apa kelompok yang kecil? Mana bukan yang terpencil dah, kecil, tapi kerana dia main politik, dia dapat jadi merentah negara. Dia dapat tekan orang, kena bunuh faham dia. Tu mana kecil tu bukan kelompok duduk menusuk payah peng dia, bukan. Dia merentah negara. Dia penasihat aja. Dia waktu di fatwa KJA lah, fatwa Wahabi lah. KJA lah. Ada pun ayat tu imam Masjidil Haram boleh tentu Wahabi. Contoh Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi. Ada orang dia tawassul betul-betul dengan Nabi SAW, tawassul dengan betul-betul ahli bait Nabi SAW, tawassul betul-betul dengan wali Allah. Ni setengah daripada hak Wahabi kata syirik, bila orang kufur murtad sendiri. Tu menunjuk kata Syekh Abdul Rahman As-Sudais bukan Wahabi. Begitu juga laisa Wahabi. Banyak imam-imam di Mekah tu bukan Wahabi banyak. Tapi mereka tu rahsia, mungkin kerana wakil kajian mereka, dia maklum pelajar-pelajar kita mengaji di pondok di Bukit Jiak ni. Nak bawa kitab-kitab pondok ni. Bawa kitab-kitab Syargawi Hudi ke, Dusuki Alal Umul Barahin pun tak ada ni. Bawa perjalanan duk kilik-kilik ke. Jumpa ke kerajaan Saudi kena apa? 26 jara. Tu kerana dia mau mengentuk, dia mau boleh tekan ayat. Tapi ayat sendiri, ulama-ulama sendiri bukan semua Wahabi. Hanya ulama-ulama kerajaan saja. Sebab itu Wahabi ni dia salah satu politik dia ialah dia masuk ke kerajaan. Dia masuk ke politik kepartian. Siasah hizbiyah. Dia menjahilkan manusia mengenai siasah syariah. Bila dia boleh mengentuk ke parti, mana dia akan paksa rakyat bahawa jata ni ikut fahaman dia. Tu orang panggil sunnah Wahabi. Jak di dulu lagi, jak di mula tubuh dia lagi, sampai kelar ni pun lagi tu lah. Di Malaysia pula gitu juga. Mana-mana parti pun hak ni pok dia itu Wahabi. Hak ni pun tubuh juga Wahabi dalam pok dia. Balik nak memakai juga. Apa? Dia punya ideologinya. Bila kita mengentuk pegang kerajaan, kita boleh sebar fahaman kita. Tapi alhamdulillah Malaysia selamat lagi setakat ni. Mereka pelis so. Tak ada agak. Cuba kita kata pelis ada kan? Pelis negeri ya maknanya dia dipersetujui bahawasanya kononnya Wahabi lah, salaf kononnya. Tak ada mazhab Syafi'i ke apa ni. Tapi bukan semua dia pelis tu ialah Wahabi. Gitulah muka rukiah lah gitu je. Jadi kalau orang kata Wahabi dia mau kitik-kitik Wahabi, duk maruh-maruh ke Wahabi, dia mau pergi semaya belakang Imam Masjidil Haram, dia mau main belakang siapa dia? Pakai Wahabi. Bila masuk main belakang Wahabi, lepas tu baca bismillah tu, dia masalah lain. Sebab tu kita ayat dah tadi. Badan dengan Wahabi bukan kita baca bismillah pada Fatihah. Muka mazhab lain pada Syafi'i. Al-Fatihah bismillah bukan daripada Al-Fatihah. Bismillah daripada sunnah. Al-Fatihah mula di alhamdulillah. Sebab tu yang mewakaf siratal ladzina an'amta alaihim. Wakaf tam dia situ. Ghairil maghdubi alaihim. Ayat yang 7 dah ada petah dia. Kita dak bismillah tu ayat yang pertama. Sebab itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu wakaf tam kita. Kalau nak wakaf daruri boleh ambil mula klik undur klik. Tu kita. Tu orang panggil sistem, orang panggil ayat anak kecil ni. Cara pengajian dalam mazhab ni. Jangan campur aduk, duk gaya kata Saifuddin tu Wahabi, tak baca bismillah, tak baca kunut. Dah, mungkin lagu tu. Mungkin lagu tu Wahabi. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih.